Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hassin akhlaqana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas maya, kelas pendidikan Islam bagi tahun 2 SKM tahun 2021. Okey, Ustaz harap pelajar-pelajar semua dalam keadaan sihat sejahtera, berada di rumah ya dan tidak tidak ketinggalan dalam PDPR yang kita sedang laksanakan. InsyaAllah apapun cubaan, apapun dugaan halangan yang kita terpaksa lalui, kita cuba juga untuk sama-sama masuk kelas, dapatkan input, dapatkan pembelajaran. Kita cuba untuk kita tidak tertinggal dalam segala aspek pendidikan yang kita sedang jalani sekarang. Baik, tidak melengahkan masa lagi, insyaAllah kita sambung lagi pembelajaran kita, iaitu di bawah tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay? Di bawah tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Pelajar boleh buka muka surat 61. Okay? Muka surat 61 dalam buku teks masing-masing. Okay? Baik, berkenaan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita sebagai orang Islam, panduan kita adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni merupakan akidah yang berteraskan Al-Quran dan juga hadis. Okey, kita tengok apa ni keterangan yang diberikan. Okey, baca dan fahami maksud Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, kalau kita baca dan kita cuba faham ya, okey, berkenaan Ahli Sunnah wal Jamaah ni, maksud Ahli Sunnah wal Jamaah ialah jemaah Islam. Okey, satu jemaah Islam. Okey, kita baca dulu. Okey, kita cuba baca bagi faham. Jemaah Islam yang beriltizam kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, Al-Quran, Sunnah, mengikut pemahaman yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini dari segi maksudlah. Okey, jemaah Islam yang beriltizam ni maksudnya apa? Dia berpegang teguh, okey, kepada Al-Quran dan Sunnah mengikut pemahaman yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa yang kita boleh faham berkenaan Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah, pertama sekali, Ahli Sunnah, mereka ni adalah Ahli Sunnah, satu golongan yang berpegang teguh kepada Sunnah. Bila kita cerita berpegang teguh pada Sunnah, mereka ni bukan sekadar pegang pada hadis. Bahkan hadis itu menghuraikan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi mereka memegang hadis dan juga Al-Quran, apa yang dibawa oleh Sunnah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah membawa kepada kita, berikan kepada kita, mewariskan kepada kita pada Al-Quran dan juga hadis. Okey, ada tak benda-benda lain ataupun akidah ataupun rujukan pegangan lain yang kita boleh ikut selain daripada Al-Quran dan Sunnah? Okey, kalau dari segi akidah, jawapannya tidak ada. Dari sudut akidah, kita hanya ikut Al-Quran dan juga kita hanya ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua perkara yang kita berpegang teguh. Okey, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ustaz lupa diriwayatkan oleh siapa, tapi hadisnya berbunyi, taraktu fikum amrayni. Okey, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Ai Al-Quran wa sunnati, ataupun wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, ataupun lebih kurang macam itulah. Okey, hadisnya berbunyi macam mana? Okey, hadisnya berbunyi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan untuk kamu semua ni, wahai umatku, ni dua perkara.
Kita dah boleh agak dah apa dua perkara tu. Rasulullah kata apa? In tamassaktum bihima, sekiranya kita berpegang teguh pada dua benda ni, lan tadillu abada, kita tak akan sesat selama-lamanya. Iaitu apa dia? Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pegangan kita, okey? Pegangan kita sebagai seorang muslim. Baik. Kita teruskan lagi. Sedikit info ilmu Okay, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintain wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan. Daripada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bersabda, golongan Yahudi ni berpecah kepada 71 atau 72 golongan. Adapun golongan Nasrani pula berpecah pada 71 atau 72 golongan. Juga umatku berpecah pada 73 golongan. Ada satu hadis bagi tahu umat Islam ni berpecah kepada 73 golongan. Dia ada hadis dia, Ustaz lupa, Ustaz minta maaf, okey. Cuma lebih kurang bunyi macam ni. Rasulullah bagi tahu ada 73 golongan di akhir zaman, ada 73 jenis ikutan, okey. Daripada 73 jalan ikutan jalan akidah ni, hanya satu sahaja yang Rasulullah bagi tahu yang akan masuk syurga, iaitu yang berpegang pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini adalah hadis. Ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kita perlu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis agar kita tidak akan tersesat, insya-Allah. Okey. Jadi ini sedikit dialog dengan antara Haziq dan juga Umar. Okey. Apa yang Ustaz nak bagi tahu, Ustaz nak kongsikan dialog antara dua orang ni apa dia? Kita nak fokus apa dia? Bagaimana cara kita nak mengenali ahli sunnah wal jamaah. Ustaz dah bagi highlight semua pula. Okey. Bagaimana cara kita hendak mengenali ahli sunnah wal jamaah? Ini soalan yang penting. Yang mana pertama sekali Ustaz Firdaus ni jawab apa? Dia kata ahli sunnah wal jamaah ni adalah apa dia? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, dua perkara dia pegang teguh-teguh. Okey. Dia tak pegang dekat benda lain dalam akidah, melainkan dia pegang pada Al-Quran dan juga hadis. Dan huraian wal jamaah ni juga adalah kesepakatan ahli sunnah ini dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Okey, ulama-ulama wal jamaah, sepakat-sepakat para ulama mutabar, ulama-ulama yang ulama siqah. Okey, ulama yang menjadi pakar rujuk dunia. Okey, jadi ahli sunnah ni juga akan merujuk pada wal jamaah, satu gerakan, nak kata gerakan tu dia bukan gerakan lah, okey, tapi satu kesepakatan di antara mereka-mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Okey, jadi dekat sini ahli sunnah wal jamaah ni apa dia? Mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Mereka, ingat, mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Sekiranya ditanya dalam peperiksaan apa itu ahli sunnah wal jamaah, maka kita boleh jawab mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Itu perkara yang pertama. Okey. Jadi mereka ni dia kata apa? Al-Quran dan hadis ni menjadi sumber pegangan dalam kehidupan umat Islam. Dan kalau dari sudut fiqh, Al-Quran dan hadis ini menjadi sumber rujukan utama. Okey, sumber rujukan utama. Dalam kajian fiqh, dalam akidah, kita ada sumber rujukan bahan ilmiah. Dan rujukan utama kita umat Islam adalah Al-Quran dan juga hadis. Okey, ini yang utama. Kita tak boleh mendahului agama untuk kita rujuk pada buku-buku lain selain daripada Al-Quran dan hadis. Ya, betul. Sekarang ni macam
kita rujuk pada buku-buku panduan daripada ustaz-ustaz dekat luar sana yang buat. Ya betul, tapi buku itu sendiri merujuk kepada, mesti dalam buku tersebut dia akan beritahu ayat Al-Quran mana, hadis mana. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sumber utama sebagai kita ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kita bercerita berkenaan prinsip dia pula. Okey, prinsip. Tadi prinsip pertama kan. Bagaimana kita nak kenal. Okey, ini prinsip dia. Okey. Pegangan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip utama bagi ahli sunnah wal jamaah. Prinsip kedua pula adalah apa dia? Mengikut apa-apa sahaja yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in sebagaimana mereka mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Prinsip kedua ahli sunnah wal jamaah ni adalah mereka mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in sebagaimana mereka mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in. Kita tengok sikit tabi'in ni. Okey. Macam mana? Pertama sekali mereka mengikut tabi'in. Okey. Nombor 2 tabi' ataupun tabi'in. Okey. Ada dua golongan. Golongan tabi'in ni adalah golongan, okey, sepatutnya Ustaz bawa macam ni. Nombor 1 sahabat. Allahu Akbar. Okey, tabi'in. Biasa kita pernah dengar para sahabat, para tabi'in. Siapa mereka ni? Okey. Tabi'in ni merupakan mereka yang mengikut ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas para sahabat. Okey, selepas para sahabat. Tabi'in manakala tabi'in, okey, tabi' ataupun awak nak ingat senang, yang ni tabi'in. Okey, bahasa Melayu lah. Okey, yang nombor 3 tabi'in. Macam tu je. Okey, prinsip pegangan mereka adalah mengikuti sahabat, ikut ikut para tabi'in. Nombor 2, nombor 3 tabi'in. Okey, nombor 1 sahabat, nombor 2 tabi'in, nombor 3 tabi'in. Okey, tabi'in ni mereka yang ikut sahabat, tabi'in ni mereka yang mengikuti tabi'in ke atas ni. Tabi' ni maksudnya ikut. Okey, ikut yang telah mengikut. Tabi'in tu yang telah ikut siapa? Ikut sahabat yang sulit. Kenapa ikut sahabat? Sebab sahabat adalah mereka yang paling rapat sekali dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka digelar sahabat, companion, teman Rasulullah SAW. Okay? Mereka menemani perjalanan hijrah, perjuangan Rasulullah SAW. Okey, perkara ketiga, kita nak kenal siapa ahli sunnah wal jamaah ni pula. Okey, tadi kita berbicara tentang bagaimana kita nak kenal ahli sunnah wal jamaah. Pertama sekali, mereka ni berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mereka ni mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in. Okey, ini yang kedua. Mereka mengikut apa sahaja yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in serta para tabi'in. Okey. Dan yang ketiga, sekiranya berlaku selisih faham, okey, perselisihan pendapat dalam menentukan sesuatu hukum, mereka akan rujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Okey. Ini prinsip ketiga mereka. Ada 3 dah prinsip. Okey. Prinsip pertama apa dia? Kita senaraikan balik.
prinsip ahli sunnah wal jamaah dekat sini. Prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nombor 1 apa dia? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis. Okey, nombor 2, mengikut segala apa? Kalau dekat sini mengikut apa sahaja yang dilakukan. Okey. Ikut apa sahaja, kita cuba ringkaskan apa sahaja yang telah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Okey, ini prinsip kedua. Okey, prinsip ketiga dia apa dia? Merujuk Al-Quran dan hadis apabila berlaku perselisihan pendapat dalam menentukan hukum. Okey. Okey, yang keempat apa dia? Prinsip keempat adalah pendekatan mereka lebih lembut, iaitu tidak mencela atau tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini, cara pendekatan kita dalam menyebarkan agama Islam adalah dengan cara lembut, seperti mana yang Rasulullah buat. Okey, Rasulullah tidak pergi memaksa orang masuk Islam. Rasulullah tidak meletakkan kekerasan dalam menyampaikan ataupun menyebarkan agama Islam. Tapi apa yang Rasulullah buat adalah Rasulullah sampaikan dengan cara penuh kasih sayang, penuh hikmah, penuh dengan lemah lembut. Hatta sampai orang baling batu dekat Rasulullah pun Rasulullah maafkan. Okey, ni cerita penduduk Taif. Dia pergi nak berdakwah kepada penduduk Taif, dibalingnya batu, dibalingnya najis unta, dibalingnya batang pelepah tamar yang berduri, dibalingnya batang kayu sampai pecah kepala Nabi, berdarah. Dalam riwayat mengatakan berdarah sehingga mengalir sampai ke kaki. Okey, sampai tahap macam tu, sampai Jibril ni geram tengok dekat penduduk Taif masa tu. Okey, Jibril kata apa? Kau nak ke aku terbalikkan gunung Taif ni di atas mereka? Tapi Rasulullah kata apa? Jangan, mereka ni jahil. Boleh jadi anak cucu mereka baik selepas ni. Dan apa yang Rasulullah kata tu betul. Sekarang ni penduduk Taif telah pun Islam kesemuanya. Taif ni terletak berdekatan dengan kota Mekah lah. Okay, kalau kita pergi Mekah, kita boleh ziarah pergi ke Taif. Tengok sejarah perkembangan Islam dekat sana macam mana. Jadi pendekatan yang Rasulullah ambil adalah dengan cara kita menyampaikan dengan cara lemah lembut. Kita tidak mencela ataupun tidak kafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka. Ini adalah pendekatan ahli sunnah wal jamaah dalam menyampaikan ajaran Al-Quran dan juga hadis, yang mana inilah yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi prinsip keempat kita adalah apa dia? Prinsip yang keempat adalah pendekatan yang lemah lembut, tidak mengkafirkan, tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran, yang tidak sealiran dengan ahli sunnah wal jamaah. Ustaz buat ASWJ. Okey, tulisan ni Ustaz cuba hitamkan, mungkin nampak sikit. Baik, kita sambung
Tersambung lagi dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dah ada 4 perkara. Yang nombor 4 adalah pendekatan yang lemah lembut, tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi pendirian kita sebagai mereka yang mengikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan kita. Okey, itu fahaman mereka. Okey, janganlah kita semudah-mudahnya ataupun sewenang-wenangnya kita nak menghukum orang kafir ataupun sebagainya. Selagi mana mereka ni mengakui wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tetap adalah seorang Muslim Islam. Okey, bila kita bercerita berkenaan akidah, selagi mana syahadahnya adalah syahada la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, selagi mana dia mengaku Muhammad Rasulullah, maka mereka ni adalah Islam. Dan sekiranya mereka tidak Islam sekalipun, bukan tugas kita untuk menghukum mereka bukan Islam. Okey, itu serah pada Allah. Tugas kita adalah menyampaikan Islam. Okey, baik. Jadi prinsip terakhir iaitu prinsip kelima, mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih dan jelas. Prinsip ini adalah prinsip prinsip utama yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, lebih mudah untuk kamu berdua fahami. Dia kata macam tu. Maksudnya apa kat sini? Prinsip tidak menghukum kecuali dengan bukti yang sahih dan jelas. Sekiranya kita nak menghukum seseorang, okey, dah ada saksi, dah ada bukti, okey, barulah kita menghukum. Okey, itu pun bukan tugas kita untuk menghukum. Tugas ni adalah tugas pada qadi ataupun hakim. Jadi selagi mana kita tidak ada bukti orang tu bersalah ke apa ke, okey, kita tak nampak depan mata, ingat, selagi itulah kita tidak boleh meletakkan kesalahan kepada seseorang. Okey, selagi mana kita tak nampak bukti depan mata kita ataupun tidak ada penjelasan bukti yang begitu jelas, ya. Okey, kalau tak ada, janganlah sesekali kita menuduh seseorang dengan satu-satu kesalahan. Okey, jadi prinsip kelima ahli sunnah wal jamaah apa dia? Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih dan juga jelas. Okey, jadi yang kelima adalah apa tak? Okey, ini yang kelima. Tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih dan juga jelas. Ada 5 prinsip ahli sunnah wal jamaah. Baik. Ini berkenaan sahabat siapa, tabi'in siapa, tabi'in siapa. Sahabat ni merupakan orang yang hidup bersemuka secara langsung, seperti Ustaz bagi tahu sebelum ni, ya. Okey, mereka bertemu secara langsung dengan Rasulullah, beriman pada Rasulullah sewaktu Rasulullah hidup, dekat dengan Rasulullah, companion Rasulullah, teman hidup Rasulullah, ada bersama susah payah Rasulullah, susah senang Rasulullah, gembira sedih Rasulullah. Mereka ni ada bersama. Inilah dipanggil sebagai sahabat. Ada tak yang hidup zaman Rasulullah, dia Islam tapi dia tak sempat jumpa Rasulullah? Ada. Salah seorangnya, kalau tak silap Ustaz, nama dia Uwais Al-Qarni. Okey, Uwais Al-Qarni ni hidup satu zaman dengan Rasulullah, Islam, okey, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah wafat, okey. Tapi Uwais Al-Qarni ni, tak silap Ustaz cerita dia, Rasulullah menyebut nama dia, yang mana antara manusia yang dijanjikan syurga. Maknanya dia berpijak di bumi. Rasulullah kata dia tak pernah bertemu aku, okey, tapi dia berpijak, tapak kaki dia di bumi, tapak kakinya didengari di syurga. Ini seorang manusia yang hebat. Ada kisah dia. Cari siapa itu Uwais Al-Qarni. Okey, kemudian tabi'in. Tabi'in ni mereka yang ikut ajaran Islam selepas ketiadaan Rasulullah, tetapi para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah masih hidup. Okey, ataupun dia tak bertemu dengan Rasulullah waktu Rasulullah hidup, tapi dia mendapat Islam melalui para sahabat. Tapi kebanyakannya tabi'in ini dia muncul pada waktu selepas kewafatan Rasulullah lah. Dan
tabi'in ataupun tabi'in lah. Okey. Tabi'in ni adalah golongan yang mengikut tabi'in yang kedua ini. Okey. Kalau ikut sini dia kata apa? Seorang yang tidak sempat, ini tabi'in. Seorang yang tidak sempat hidup pada zaman Rasulullah tapi mereka hidup pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tabi'in merupakan golongan yang merupakan anak didik para tabi'in. Baik, jelas? Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan lagi pembelajaran kita. Kita perlu tahu kenapa pentingnya berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, ada kepentingan, ada sebab kenapa kita perlu ikut cara ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama sekali kita kena faham dulu akidah ni adalah satu pembelajaran untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah jalan ahli sunnah wal jamaah. Jalan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok apa kepentingan dia. Kepentingan berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Dekat sini biasalah jawapan yang kita selalu dengar apa dia? Hidup diredai Allah kerana berada jalan yang benar. Okey, tapi benda ni penting, okey, untuk awak ingat. Hidup diredai Allah kerana berada pada jalan yang benar. Okey. Jadi apabila kita ini berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis, maka apa yang pertama sekali kita akan dapat adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, hidup kita Allah meredai hidup kita kerana kita memilih jalan yang benar. Jiwa kita tenang. Okey. Ini contoh dia lah. Dia bagi contoh apa dia? Bila hidup diredai Allah, maka jiwa akan jadi tenang. Kita akan memiliki akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji dan juga kita mudah melakukan ibadah. Okey. Kedua, membersihkan akidah daripada sebarang kekeliruan dan penyelewengan. Okey. Jadi, tujuan kedua adalah kita nak bebas daripada kekeliruan agama, penyelewengan agama, salah faham agama. Jadi kita perlu berpegang kepada satu paksi yang Rasulullah kata paksi apa dia? Al-Quran dan juga sunnah. Jadi mereka ahli sunnah wal jamaah ini, okey, mereka ahli sunnah wal jamaah ini merupakan mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis. Okey. Jadi dengan cara kita berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis, maka kita tidak akan terjebak kepada ajaran-ajaran sesat seperti ajaran Syiah, ajaran Khawarij dan juga ajaran-ajaran lainlah, okey, yang sesat. Apabila kita berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis, insya-Allah kita tidak akan sesat seperti mana Rasulullah bagi tahu, lan tadillu abada. Kita pegang pada Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Okey, ketiga tujuan dia kenapa kita nak perlu pegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah ni adalah kita dapat membezakan. Apabila kita berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah, maka pengetahuan yang kita ada tu kita boleh bezakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang salah. Okey. Dengan cara itu kita tidak akan terlibat dengan kumpulan ajaran sesat. Kita tidak terlibat dengan ajaran-ajaran batin ke, ajaran yang solat pakai niat ke, ajaran nak beribadah tapi tak buat, niat je kata. Ataupun kalau kau rasa ragu-ragu, tak payah buat lah. Okay, maknanya kau punya ibadah tidak diterima. Macam mana tu? Okay, memang kita perlu elakkan keraguan dalam ibadah. Yang penting kita kena yakin. Okay, cuma fahaman kita, i'tikad kita pada Allah SWT tu macam mana. Okay, kita percaya kul huwallahu ahad, Allah ini adalah yang esa dan juga tiada Tuhan selain pada Allah SWT. Okay, jadi kita nak, tujuan kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah ni adalah kita nak bezakan akidah yang benar, akidah yang salah. Ada akidah yang kata apa, kau buat satu benda ragu-ragu, daripada kau ragu-ragu baik kau tak payah buat terus. Boleh kau macam tu. Sedangkan Islam ni suruh kita perbaiki diri kita sepanjang masa. Kita tak sempurna. Okey, kita diberitahu was-was ni datang daripada mana?
Datang daripada jin dan juga manusia. Daripada surah An-Nas. Apa ni? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Okey. Kita berlindung daripada waswasil khannas. Berlindung daripada waswas ini. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberi keraguan kepada dalam sudut hati manusia. Kita tak nak timbul ada keraguan. Sebab itu kita berpegang teguh pada Al-Quran dan juga hadis Nabi, supaya kita yakin dengan apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan. Jangan pula ada orang kata kau tak payah buat lah kalau kau ragu-ragu. Tidak, itu bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Cara ahli sunnah wal jamaah adalah apa dia? Bila kita ada satu keraguan ataupun kita ada betul, memang kalau kalau ragu-ragu tak boleh buat, bukan maksud ragu-ragu tak payah buat. Okey, kalau ragu-ragu pergi cari kebenaran, itu kaedah dia. Okey, bukannya kita ragu-ragu tinggalkan. Tidak, dalam bahagian akidah kita tak boleh buat macam tu. Kalau kita ragu-ragu tinggalkan, kecuali kalau kita ragu-ragu benda tu macam buruk. Ini betul ke ni ajaran ni? Kita ragu-ragu. Okey, yang tu tak apa, kita tinggalkan terus. Tapi dalam bab agama, pergi tanya. Lebih baik kita bertanya kepada yang lebih arif, lebih tahu. Tanya ustaz-ustaz yang ada. Kita boleh jumpa ustaz-ustaz kita boleh jumpa orang-orang yang arif, orang yang pakar dalam agama. Boleh hubungi mereka, boleh berjumpa dengan mereka, cikgu-cikgu kita. Okay, mereka ni cikgu-cikgu kita, walaupun dia tak tahu ataupun dia tahu sikit, sekiranya dia tak tahu sekalipun, dia tahu siapa yang kita boleh rujuk. Okey, jadi tidak akan ada isu yang mana jawapan dia adalah tidak tahu. Okey, dalam akidah semua benda kita mesti tahu dan juga pasti. Yang mana kita dengan tahu dan pasti inilah kita dapat membezakan akidah yang betul dan juga akidah yang tidak betul. Yang kita tengoklah, okey, kita dapat tahu mana akidah, mana ikutan agama yang betul, mana ikutan agama yang tidak betul. Okey, supaya apa? Supaya kita tidak terlibat dengan kumpulan ajaran sesat lah. Okey, supaya kita tidak salah memilih. Itu tujuan dia. Okey, dekat sini dia ada bagi contoh golongan yang bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Pertama sekali, golongan Syiah. Okey, Syiah ni golongan yang mendukung cita-cita Saidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini bukan cita-cita Saidina Ali. Okey, ini bukan cita-cita Saidina Ali. Saidina Ali ni siapa? Saidina Ali ni adalah menantu Rasulullah SAW, suami kepada anak Rasulullah, suami kepada Fatimah Az-Zahra. Okey, suami kepada Fatimah Az-Zahra. Okey, tapi diorang ni golongan apa Syiah ni? Yang nak angkat Saidina Ali menjadi khalifah Rasulullah. Dia memang khalifah dah, tapi dia orang kata apa? Dia orang kata hanya Saidina Ali sahaja yang layak dilantik menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Kita ada 4 khalifah bermula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga berakhir dengan Ali. Okey, tapi dia kata apa? Dia kata Ali sahaja yang boleh jadi khalifah. Jadi dia tak terima siapa? Dia tak terima Abu Bakar, dia tak terima Umar, dia tak terima Uthman dan juga dia hanya menerima Ali sahaja. Okey, pada hakikatnya empat dia adalah khalifah. Okey, lagi teruk dalam ajaran Syiah menganggap Ali itu sebagai Tuhan terus. Nampak penyelewengan yang berlaku dekat sini. Penyelewengan sebenar Syiah adalah apabila mereka menganggap Saidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Okey, menganggap 12 imam mereka ini maksum, mengatasi para nabi. Okey, tak berdosa, bahkan boleh mengampunkan dosa mereka pula, sampai ke tahap macam tu. Okey, Khawarij ni pula adalah dikatakan juga golongan yang menyokong Saidina Ali radhiyallahu anhu, yang berjuang menentang Saidina Muawiyah radhiyallahu anhu tapi tak bersetuju dalam majlis tahkim. Okey, Khawarij ni dia ada satu golongan yang keluar daripada golongan yang berpegang kepada hadis Nabi. Tak silap Ustaz. Khawarij ni satu golongan Khawarij daripada perkataan kharaja, keluar. Okey, yang mana Khawarij ni
Dia kenapa dia gelar diri dia Khawarij ataupun dia kata diri dia keluar? Dia kata apa? Islam ni pegang pada Quran je lah. Okey, kenapa nak pegang pada hadis? Tak boleh. Sebab itu Rasulullah kata apa? Yang berpegang teguh pada apa? Yang akan selamat, yang tidak sesat. Okey. Rasulullah kata yang berpegang kepada Al-Quran dan juga hadis. Bukan Al-Quran saja tak nak pakai hadis. Bukan pakai hadis saja tak nak pakai Al-Quran. Tak boleh. Okey. Rasulullah suruh pegang Al-Quran dan juga hadis. Khawarij ni dia nak pegang Al-Quran saja. Ada yang nak pegang hadis saja. Dia tak nak pegang Al-Quran. Dia tak nak berpegang pada Al-Quran. Dia tak nak jadikan Al-Quran sebagai rujukan akidah, tapi dia nak jadikan hadis sahaja sebagai rujukan akidah. Jadi macam mana kita nak solat? Sedangkan hukum hakam yang wujud sekarang ni datangnya daripada Al-Quran, dihuraikan oleh hadis, dihuraikan oleh Rasulullah SAW. Okay? Kemudian ajaran sesat. Okay, satu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun terang-terangan kepada orang lain yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, yang akidahnya salah, yang tujuannya kebanyakannya adalah duniawi, bukan tujuan ukhrawi, bukan tujuan akhirat. Okey, kebanyakan ajaran sesat ni bertujuan nafsu lah, kekayaan, kuasa dan sebagainya. Okey, cara kita nak jauhkan diri daripada perkara yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cara nak jauhkan perkara yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, pertama sekali kita perlulah hindarkan diri kita daripada golongan yang menolak Al-Quran dan hadis ataupun satu daripadanya. Kalau kita jumpa orang ni Al-Quran dia tak pakai, jangan masuk dekat dengan orang macam ni. Okey, minta tolong. Ataupun dia pakai hadis saja, ataupun dia pakai Al-Quran saja, jangan, tolong. Islam berkait. Okay? Islam ni Al-Quran dan hadis adalah berkait. Okay? Bila kita cerita pasal hukum dalam Al-Quran, mesti ada sokongan daripada hadis. Bila cerita pasal hukum daripada hadis, mesti ada sokongan daripada Al-Quran. Okay? Support antara satu sama lain. Dan yang paling penting Al-Quran. Al-Quran nombor satu, diikuti dengan hadis yang menyokong Al-Quran. Dia tak boleh salah satu tak ada, mesti dua-dua kena ada. Itu adalah sumber akidah orang Islam, sumber akidah rujukan Islam. Okay. Yang kedua, menolak pandangan yang mencela para sahabat Rasulullah. Okay. Mereka menolak pandangan sahabat, okay, dan mereka mencela para sahabat Rasulullah. Okay. Itu maksud dia. Orang yang menolak pandangan para sahabat, orang yang menolak, bukan setakat tolak, malah dia mencerca ataupun mencela para sahabat. Okey, sebab para sahabat ni kebanyakannya insya-Allah dipercayai orangnya siqah, okey, akhlaknya baik, orangnya rapat dengan Rasulullah, disayangi Rasulullah. Tapi tiba-tiba ada orang yang menolak tidak bersetuju, bukan setakat tidak bersetuju, tapi menghina, mencela para sahabat, maka apatah lagi dia menghina Rasulullah SAW. Tolong jangan dekat dengan orang macam ni. Okey, orang-orang macam ni lah yang akan mewujudkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran akidah yang bercanggahan, berlawan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ketiga, dia tidak berhujah atau memberikan pendapat semata-mata menggunakan bukti. Okey, maksudnya apa kat sini? Tidak berhujah atau memberikan pendapat semata-mata menggunakan bukti akal. Okey, bila berhujah tentang agama, kita perlu keluarkan Al-Quran, dalil daripada Al-Quran. Kita perlu berikan dalil hujah daripada hadis. Kita perlu berikan dalil hujah kata sepakat ulama, muttafaqun alaih. Okey, apa dia lagi? Dia ada jumhur ulama. Okey, muttafaqun alaih. Semua ni adalah kata-kata sepakat ulama. Okey, tiga. Kalau kita belajar tentang hukum fiqh, sumber hukum fiqh ni datang nombor satu Al-Quran, nombor dua hadis, nombor tiga qiyas, nombor empat ijma' ulama. Qiyas ni adalah hujah-hujah yang datang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ijma' ulama ni adalah sepakat ulama selepas wujudnya qiyas tersebut. Okey,
Tak silap Ustaz lah. Okey. Tapi orang yang ketiga ni pula adalah apa dia? Orang yang ketiga ni dia berhujah hanya pakai akal semata-mata. Akal manusia ni limited. Okey, terhad. Ilmu kita tak ada mana pun. Tapi dia nak berhujah satu benda, dia tak menggunakan sumber yang sahih, Al-Quran dan hadis. Jadi orang macam ni pun sama juga, tak perlulah kita ikut. Baik, terakhir sekali iaitu perkara yang keempat. Okey, poin yang keempat, yang mana cara kita nak jauhkan diri daripada perkara yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu tidak mencela ataupun mengkafirkan orang yang berlainan fahaman dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Apapun pegangan mereka, janganlah kita menjadi orang yang menghukum seseorang. Janganlah kita jumpa engkau kafir, engkau kafir. Okey, engkau tak Islam. Okey. Jangan. Itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah sampaikan Islam, bukan kafirkan orang. Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka tidak mengkafirkan orang. Mereka mengislamkan orang, menyampaikan ajaran Islam. Okey. Ini sedikit bahagian sebanyak tentang tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini pelajar boleh baca sendiri daripada buku teks masing-masing. Baik, jadi sampai situ sahaja dulu kelas kita, tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah seterusnya pada kelas yang akan datang kita akan sambung lagi bawah tajuk hidup bersyariat. Okey, hidup bersyariat, yang mana kita akan masuk kepada konsep jual beli, muamalat, okey, dan bagi lain-lain yang berkaitan dengan muamalat Islam. Jadi sampai sini sahaja kelas Ustaz. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang, apa yang buruk, apa yang tak elok tu datang daripada diri Ustaz sendiri, kekurangan daripada Ustaz sendiri. Ustaz hanya manusia biasa, Ustaz hanya berkongsi ilmu. Nak kata Ustaz memberi ilmu, tidak. Ustaz hanya berkongsi apa yang Ustaz tahu. Ustaz sendiri pun banyak lagi benda yang Ustaz nak kena belajar. Okey, sampai situ sahaja. Kita bertemu lagi pada video PDPR yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.